Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semua. Korang dah masuk okey dah? Okey, maksudnya dah ada yang masuk, maksudnya dah on lah. Sihat. Saya doa semua sihat. Saya tengah mencari-cari tempat kat mana saya nak lepak. Kalau kat sini nanti dia banyak panas kan, tapi saya nak juga belah sini. Belah rumah saya ada dua side kan. Satu side yang kolam tu, satu side taman. Side taman ni pagi-pagi memang panas. Waalaikumsalam. Siki dot Melaka. From Melaka ke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Q Lubis. Wah, nama cute-cute lah korang ni. Pandai letak nama. Waalaikumsalam Aisyah Manja. So saya nyuruk kat sebelah pokok ni. Allah, problem ke? Aku takut kat sini. Saya rasa kat sini korang okey tak? Tidak ada internet. Hayya. Bergerak sikit Bergerak sikit sebab saya tak tahulah kat ujung sana tu. Saya risau juga. Kan tengah bercakap dengan korang kan macam hari tu. Tiba-tiba dah miau dah. Saya lalu belakang rumah saya. Dia nak keluar lah kucing ni. Saya lagi lepas live. Kucing nak keluar. Sial lah dia. Bik, lepaskan je lah. Bagi dia main. Ya, tahu. Tu kucing. Nampak? Sibuk dah nak keluar dah. Keluarkan dia. Bagi dia main kat luar. So, korang sihat. Waalaikumsalam. Arelong Daniel Putra. Asmiza Arif. Waalaikumsalam. Terima kasih siapa yang share. Saya nampak dah ada yang share. Terima kasih banyak. Ada aku duduk kat sini saja, Kang. Dia punya penglihatan adalah cermin pintu. Ya, kat sini adalah bahagian kolam yang memang pagi-pagi matahari tak ada. Sebab tu saya dengan Tuan Najib rajin live kat sini je, kat area sini. So, okey lah korang saya cuba nak cari tempat lain yang baca tuan puan tengok, tapi it's okay. Allah Ta'ala yang tentukan. Sihat tak korang semua? Nak kata saya sihat. Ada siapa tanya tak saya sihat ke tak? Tak ada pun. Saya cakap sendirilah. Tak ada orang tanya kan. Saya terus terang cakap lah. Saya baru vaksin second dose AstraZeneca. So semua tahu Exact is quite heavy dose. Quite heavy vaksin. Yang masa first dose tu saya demam. Walaupun hanya 1 malam. Dan paling saya punya kesan ialah, saya tak tahulah bila saya jumpa doktor cakap bukan sebab vaksin. Maybe sebab masalah imun. Tapi saya fikir imun is dalam badan saya juga. Vaksin tu masuk dalam badan saya. So it's okay, never mind. Sebab kita kena ikut perintah kerajaan. So saya vaksin lah. Saya nak cerita pasal vaksin. Alhamdulillah Suzy. Itulah nak cerita tentang kesihatan saya ni. Saya AstraZeneca Exact sudah second dose. Alhamdulillah semalam. Habis kami Exact ambil vaksin di UKM. Di bekas universiti saya. Pergi pukul 5.30. Suami saya bawa laju kan. Sampai pukul 7.50. Tunggu sejam sebab pusat rupanya buka pukul 9. Kami ingat pukul 8. So baca buku. Saya suka baca buku lah. It's okay. Boleh tunggu asalkan ada buku. Saya boleh hidup insyaAllah. Kami baca buku dan masuk. Masuk sekejap saja. Saya pujilah. Saya puji pusat-pusat vaksin ni. Saya nampak. Saya pun dapat cerita dari kawan-kawan dan kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Yang pusat-pusat vaksin ni dia punya kerja cepat. Itu saya puji. Macam UKM hari tu first pun cepat je. Jalannya laju. Sampai NJ dah settle. Kalau semalam pun lagi cepat. Tunggu je lambat sebab belum buka kan. Kita datang awal. It's okay lah. Tunggu. 10 minit settle. After 10 to 15 minutes, kita dah dalam kereta pun. Dah bergerak balik. So saya bergerak balik terus. Ada kerja. Kami terus ada attend meeting. Sampai petang. Alhamdulillah semalam suami saya lah
dia kata dah mula kebas. So alhamdulillah, yang penting pagi ni tak ada apa. Pagi ni semua okey-okey saja. Yang masa first dose tu saya punya kulit teruk. Saya memang dah sedia ada eczema. So bila ada masalah gangguan imun ni sebagainya, doktor kata you ada maybe immune system terganggu. That's why eczema you makin teruk. So bukan saja eczema teruk. Kalau you all dapat tengok saya live kan, kalau you perasan muka saya ni macam teruk, agak teruk. Saya punya saya dah lama tak ada jerawat yang banyak di muka, hanya bekas-bekas. Kalau you all perasan, muka saya adalah bekas-bekas jerawat. Yang dulu masa remaja saya kena, seawal umur 22 tahun saya kena jerawat. Saya tak sabar, saya kopek, saya usik. That's why ada bekas. Betul lah nasihat orang, kalau ada jerawat jangan usik. Macam tu. So sekarang ni tengah banyak ni. So saya kurang sihat kat situlah. Yelah, Allah touch satu je ujian kat badan kita sakit kan. Kita dah tak boleh macam kelam kabut. Macam ni, gatal-gatal macam tu. Okay, so it's okay. Saya sihat, saya boleh live hari ni. Kalau korang nampak saya kurang semangat sikit, maybe sebab tengah gatal. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak share. Terima kasih banyak stay. Saya belanja, saya love lah. Saya tengah kuatkan diri ni untuk bagi live kat korang. Apa tajuk hari ni ialah kaya atau miskin ke, miskin atau kaya tadi terbalik. Kita tetap hidup. Okay, saya nak cerita saya nak cerita apa tahu. Saya pagi ni nak cerita tentang waktu saya dan Tuan Najib tak ada apa-apa dulu. Bagaimana kami meneruskan hidup. Bagaimana kami memastikan hidup kami, suami isteri, kekal rasa tenang dan bahagia. Okay? Boleh? Mungkin keluar alergik puan? Yelah, betul. Keluar alergik. Dan ini saya berdoa pada Allah, moga-moga tak adalah keluar alergik tu, sebab menahan juga saya. Menahan siang malam berdarah ni. Siang malam, sebulan. Sebulan garu sampai suami saya pun, B, teruk sangat tu. So kami pergi klinik ko mungkin ada, kita ambil steroid lah sikit. Sebab dah terlalu gatal. Eczema adalah satu penyakit kulit yang terlalu gatal. Orang yang kena dia tahulah. Dan tak boleh kering, sensitif, sangat sensitif. So, okay lah, saya dah biasa kena kan. Tak ada masalah banyak pun. Yang saya nak cerita pagi ni ialah waktu saya dengan Tuan Najib, kami berkahwin, kita pun tidak mengenal apa itu, bagaimana hidup orang kaya. Kita tak kenal. Kita pun tak berangan sangat. Cuma adalah macam, kalau saya kan best kalau saya tak payah kena kejar sebab tak payah kereta. Cuma fikir macam tu je. Kan best kalau kita ada rumah sendiri, bukan rumah sewa, walaupun kecil, kan? Macam tu je. Kami punya, saya punyalah, saya tak tahu Tuan Najib sejauh mana dia punya impian. Mungkin apa yang ada ni pun antara impian beliau yang Allah kabulkan. Saya hanya, sekali lagi bila orang tanya saya, tim saya tanya, Puan, tahniah Puan, ada kereta baru. Puan macam mana? Okey tak? Happy tak? Syok lah, dia kata. Saya kata, taklah, saya menumpang je. Saya menumpang naik. Suami saya apa pun dia beli, apa pun dia ada, saya menumpang. Saya bukanlah kata kita isteri yang menumpang, tidak. Betul. Kita dah jadi isteri. So sebahagian harta suami itu adalah harta kita. Dan kita ada anak-anak semuanya kan. Tapi saya sendiri mengajar diri saya supaya tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan happy, tidak berlebih-lebihan sedih, tidak berlebih-lebihan stres jika kita dalam keadaan stres. Tidak berlebih-lebihan dalam apa jua perkara, dalam apa jua benda dan kepada sesiapa jua manusia. Saya ajar diri saya begitu. Supaya kita tidak berlebih-lebihan sakit hati bila Allah uji kita dengan orang yang menyakitkan hati kita. Sebab tak ada apa yang mustahil, tuan-puan. Lagilah saya masa kami susah dulu, ujiannya ujian orang-orang susah lah. Ujian ada kena perli. Perli ni bukan ujian orang susah aja kan. Ujian orang senang pun perli juga. Ada juga kena perli. Sekarang Tuan Najib, kata Tuan Najib, apa je dia buat tak dikecam. Dia mengajar kena kecam, kata jual Elio dan sebagainya. Dia masuk cuba nak bantu negara melalui menjadi penasihat pertanian. Negara pun kena kecam dengan teruknya. Dulu buat MLM pun kena kecam, kena halau. Apa-apa keputusan yang dia buat pun tentang office, tentang syarikat pun kena kecam juga sometimes kan. So hidup kita ni
Alah bisa Tegal biasalah tuan-puan. Better kita senang ke susah. Saya nak ajak, saya kira dalam yang melihat saya nanti yang after korang share ni mesti ada lagi tuan dan puan yang melihat kemudian ni kan. Mungkin ada yang senang, ada yang susah. Ada yang sedang tiada apa-apa. Ada yang kaya raya, ada yang terlalu banyak Allah beri dari segi harta. Bila kita sebut kaya tu, teruslah mind kita fikir harta. Harta dia banyak, duit dia banyak. Macam dah belanja pun ada lagi duit. Macam boleh cukup 7 keturunan. Kan banyak macam tu. Harta dia secukup 7 keturunan. Saya baca buku-buku kan ayat tu suka diorang guna kan. Penulis-penulis guna kan. Tapi sedarlah tuan-puan, saya pun duduk di dua-dua level. Duduk di dua-dua tempat. Saya pernah duduk di tempat yang saya tiada apa-apa. Yang dalam beg duit saya hanya kalau ada RM200 tu pun dah bahagia. Suami saya mungkin dalam beg duit dia hanya ada bawah RM50. That's why bila bapak saya, bila abah saya bagi dia duit minyak RM50, dia punya appreciate tu, dia ingat sampai sekarang. Walaupun peristiwa tu actually saya tak tahu pun. Bila dia cerita sekarang pun saya tahu, oh ada Tapi tanya abah, ada, cuma abah pun dah lupa. Sebab yelah pada kita, bila kita memberi tu kan, adabnya kita lupakanlah apa yang kita beri pada orang kan. Tapi begitu berharganya RM50 waktu itu, means dalam budget suami saya tak cukup RM50. Waktu tu pergi travel, pergi segamat, pergi kerja kahwin, kena isi minyak kan. So, saya pernah duduk di tempat itu. Dan kami duduk di tempat itu bukan sekejap. Sebab saya pun adalah anak, ayah saya pesara kerani sekolah ya. Tapi sebelum beliau jadi kerani sekolah, beliau adalah pembantu am rendah. Siapa tahu? Macam tu lah panggil PA, bukan PA. Pembantu am rendah. Memang kalau dalam institusi kerajaan tu, pembantu am rendah adalah antara jawatan yang di bawah. Dan itu adalah ayah saya. Beliau bekerja sebagai pembantu am rendah. Beliau pernah bekerja sebagai pembantu makmal, di mana saya bersekolah di Sekolah Menengah Munshi Ibrahim Labis. Di tingkatan 1 dan tingkatan 3, saya masuk makmal. Ayah saya lah antara orang yang menyediakan alatan-alatan makmal. Mungkin sebab itulah saya ambil kimia. Saya suka saya suka bidang-bidang kajian ni kan. Saya ambil kimia di universiti. Mungkin kita tak tahu kan. Dan kemudian lepas saya pindah masuk MRSM, baru ayah saya naik sikit sebab maybe dia dah terlalu lama dalam kerajaan kan sebagai pembantu am rendah. So saya hidup dalam sangat serba kurang. Antara Tuan Najib pun sama. Beliau kehilangan ayah di umur beliau 11 tahun. Bila kita, sedih dia tu sampai sekarang, bila kita sebut pasal ayah dia yang tak ada, dia termenung lama sebab dia rindu. Tuan Najib rindukan arwah ayah. Kan? Ayah yang tak siapa yang tak ada ayah atau mak. Kalian mesti faham, mesti lebih faham dari saya yang masih lagi ada ibu dan bapa. So saya hanya menumpang kesedihan suami saya. That's why apa yang saya amalkan itulah. Saya sentiasa doakan, hantar doa kepada arwah baba. Suami saya panggil ayah dia baba. Saya tak pernah jumpa lah kan. Sebab dah lama meninggal kan. So kami dah lama hidup susah. Antara barang yang saya tak dapat ni masa kecil saya teringin sangat nak ada basikal. Teringin sangat. Siapa pernah jadi budak-budak yang teringinkan sesuatu? Teringin sangat. Semacam kalau hari-hari berangan basikal. Hari-hari sampai siap curi basikal abang saya, bawa senyap basikal yang besar sangat tu. Sampai kena marah dengan abang saya masa tu. Abang saya dia hidup senang sikit lah waktu dia kecil, sebab dia kan saya cakap atuk saya bela kan. Atuk kepada embah saya bela abang saya. Dia senang sikit lah, sikit. Tapi susah dia kita tak tahulah kan. Mungkin dia lebih rela hidup susah dengan kami asalkan dengan ibu bapa. Tapi kita tak tahu Allah Ta'ala yang susun semua tu kan. So itulah yang terbaik kan waktu tu. So saya sampai curi basikal dia, sampai kena marah kan. Dia teringin sangat basikal. So tak dapat kan. Tak pernah dapat. Tak pernah dapat basikal. That's why bila kita ada anak, bersepah basikal kat sebelah tu tadi kalau korang perasan. Sampai bertukar-tukar kalau rosak.
Sampai sekarang saya kata dah lah tak payah beli basikal lagi. Basikal ni agaknya dicipta sekarang ni beli tahanlah 6 bulan, rosak balik. Walaupun beratus kita beli. Mahal basikal. Pada saya mahal lah. Mahalnya basikal 300-400, 400-500. Tapi kalau kau tahan lama tak apa. Ini dah tak pakai, tak sampai setahun, dah kena tukar lagi. So saya kata dengan suami saya, dah lah stop lah beli basikal. Saya cakap dengan anak saya, sudah lah beli basikal. Umi pun tak tahu lah pasal basikal sebab Umi pun tak pernah ada basikal zaman dulu-dulu pun kan, walaupun Umi teringin. So saya antara itu pertama basikal. Sebab tu saya ingat saya nak sangat basikal tapi tak dapat. Kemudian saya teringin sangat nak ada katil. Saya teringin nak tidur atas katil. Tapi tak pernah ada lah juga. Sebab memang ayah saya tak ada duit kan nak beli. Beli buku pun tak ada duit nak beli katil. So kami memang hari-hari tidur atas, tahu tak Toto? Korang hidup tak zamannya ada Toto? Kita panggil Toto. Macam yang kita sekarang ni saya tak nampak sangat lah Toto. Maybe saya yang tak nampak ke ataupun macam mana ke kan? Kami tidur atas Toto hari-hari. So hari-hari kena bentang lah. Sebelum tidur kena bentang Toto. Sebenarnya kenapa nak ada katil? Budak, remaja, malas nak bentang Toto. Lipat Toto. Bentang Toto, lipat Toto. Malas. Lepas tu kita pasang kelambu sebab nyamuk semua kan. So teringatlah nak ada katil. Rupa-rupanya Allah bagi. Allah bagi bila Allah bagi saya merasa ada katil di bilik tu. Alhamdulillah. Saya tak makan lagi, that's why saya pun tak sempat minum air jamu lagi. Masuk angin perut saya. Masa abang sulung saya tu, dia nak berkahwin. Beliau nak berkahwin pada tahun 2000. Alamak Alung, kalau aku salah sorry lah. Dia kahwin 2007 kot. 2007 saya yang jadi ibu pengantin, saya yang jadi PA kepada mak saya. Saya semua adik-adik saya kahwin, saya jadi mak pengantin. Abang saya, adik perempuan saya, adik lelaki saya, sebab saya memang orangnya cergas. Maybe insyaAllah cerdas juga. Jadi mak bapak saya memang tanggungjawabkan pada saya terima dengan lapang dada dan seronok lah kan jadi mak pengantin. Sana sini. Selagi tak habis majlis saya gitu tak makan kan, makan waktu malam kan. Biasa anak nombor 2. Anak nombor 2, siapa anak nombor 2? Anak nombor 2 selalunya begitulah. Dia akan suka sangat nak pegang tanggungjawab. Bukan adik-adik lain tak bertanggungjawab. Dia ini, anak nombor 2 ni yang suka sangat. Tak apa bagi kat saya, tak apa pas kat saya, tak apa okey je saya. Kan, penat-penat pun tak apa, it's okay, saya happy, macam tu. So, saya lah yang jadi mak pengantin kepada semua adik-adik saya. Dengan niat, saya nak bagi mak ayah saya tu relax-relax sajalah. Tak payah nak penat kan. So, kalau saya tak jadi mak pengantin kan, mak ayah saya penat. Macam tu. So, waktu tu saya uruskan perkahwinan abang saya yang beli katil. Saya minta abang saya duit kan. Alung kirim duit boleh, kita share. Beli katil kahwin, share. Sebab saya tahu saya tahun depannya nak berkahwin pula lepas tu. Lepas beliau saya. So kita share katil pengantin tu. Itulah tuan-puan. Saya baru nampak, ya Allah, bestnya ada katil kat bilik ni. Bila nak berkahwin Allah bagi rezeki. Itulah itu 2 benda yang saya teringin tapi saya tak dapat masa kecil. Kemudian saya pernah marah ayah saya. Saya ada satu cerita sedih lah. Tapi tak apa sedih sangat lah, saya cerita je. Korang dah share? Dah tekan button share tak? Korang ni suka dengan saya cerita. Lagi korang pun macam shock sendiri, cerita fokus sangat kan? Komen pun tidak, love pun tidak. Belanjalah. Sebab saya ni kita cerita pagi-pagi ni bukan lama sangat pun masanya kan. So kita saling support, okay? Saya pernah minta ayah saya jam. Jam. Saya sangat suka pakai jam Jam ni suami saya belikan tau. Baru birthday saya tahun ni. Untuk korang lah saya nak beritahu betapa saya suka jam. Daripada suami saya belikan, daripada kedai tu lagi, saya pakai. Saya belum pernah buka lagi. Saya bawa mandi, saya bawa tidur. Kadang-kadang terkena ke depan suami saya, aduh bi sakit, terkena jam bi. Tapi dia tahu saya takkan buka jam ni. So dia takkan suruh, dia tak adalah kalau terkena tu dia maafkan lah. Dia lain kalau saya pakai cincin belian ke ataupun apa benda ke yang sakit, dia akan bising banyak kali sebab dia tahu saya boleh ganti lain. Saya boleh buka ganti cincin yang normal je, yang cincin belah rotan tu kan yang tak sakitkan dia. Tapi jam ni kalau terkena dia sikit-sikit, dia tak marah lah. Dia tahu saya takkan buka. Saya bawa mandi, saya bawa apa semua saya bawa. Melainkan kalau saya nak pergi sauna. Saya rajin juga pergi sauna. So sauna ada suhu yang sangat panas. Saya takut jam saya rosak, so saya buka. Itu saja waktu saya buka. Ataupun tak cerita yang tu lah. Ataupun apa saya buka sekejap lah. Okay.
So saya sangat suka jam, saya pernah minta ayah saya jam. Saya dah umur dah tingkatan 4 ke tingkatan 5 saya minta ayah saya jam. Bah nak beli jam boleh. Yelah anak orang susah nak minta ayah dia pun macam takut-takut. Tapi jawapannya saya dah biasa, saya dah hafal jawapan ayah saya. Abah tak ada duit Jah. Sampai agaknya saya merontak lah masa tu. Siapa ada anak remaja anak remaja ni saya faham lah. Saya pun dulu remaja. Elok-elok kita menahan sabar. Kita nak beli apa pun tak dapat. Kita tak ada nak merontak pun. Kita ikutkan je. Tak dapat tak apalah. Tak dapat tak apalah kan. Tapi bila remaja, padahal minta jam je. Ayah jawab tu jawapan ayah tu. Jawapan skrip. Jawapan skrip yang daripada kecil saya tahu jawapan tu. Abah tak ada duit je. Ayah saya cakap dengan ayah saya ni orangnya tak pernah pukul. Tak pernah pukul anak-anak. Abah saya ni orang yang lembut. Dia garang tapi dia lembut. Korang boleh faham tak? Garang tapi lembut. Tak pernah pukul anak. Saya je pernah kena pukul sekali. Itu pun macam tu je. Sebab saya mencuri duit sepupu saya. Saya tengok sepupu saya, banyak sangat duit sepupu saya. Saya ambil RM10. Ui, kena pukul duit dengan ayah saya. Tapi tak sakit pun. Ayah saya punya lembut tu kan. Adik-adik lain saya rasa tak pernah kena pukul lah. Kan? Saya minta jam. Lepas tu ayah saya dah jawab macam tu. Saya membalas. Saya kurang ajar dengan ayah saya waktu tu. Saya cakap, asyik tak ada duit je. Abah asyik cakap tak ada duit je. Tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Saya cakap macam tu tau. Padahal saya tahulah mak ayah saya memang tak ada duit ke orangnya. Tapi kita memerontak remaja kan. So kat depan kedai tu. Depan kedai nak beli apa entah, beli benda lain. Tapi nak minta jam sebab sebelah kedai yang saya pergi tu ada kedai jam. Tu macam teringin nak beli jam kan. Ayah saya cakap tak ada duit. Kita naik motor. Saya memang tak ada kereta kan. Ada motor je. Ayah saya beli kereta pun kereta second hand waktu saya tingkatan 5 ke, saya tak ingat lah. Lama dah kan. So kereta 4 tak ada lagi kereta, tak silap. Tak ingat lah, tak ingat ada kereta ke ada motor, tak ingat. Ayah saya diam, saya menjawab, ayah saya diam. Ayah saya tak pukul mulut saya, tak ada. Ayah saya diam. Kita orang pergi rumah atuk. Dekat rumah atuk ni bagus tindakan ayah saya sebagai seorang ayah. Saya sebagai ibu dan ayah belajar banyak dari ibu bapa kita, betul tak? Jadi ibu bapa kita, kalau ibu bapa kita pada kita terlalu keras, kita pun belajar tak elok, nanti ada kesan pada kita dan adik-beradik, so kita tak mau buat. Macam ayah saya, dia tunjukkan saya sisi lembut mendidik anak. Dan kesannya nampaklah sekarang sebab saya dengan adik-beradik saya pun jenis orang, bukan anak yang buat hal. Bukan anak yang banyak songel sangat. Semua kami urus sendiri, kami berdikari sendiri. Dalam keadaan kami tidak menyalahkan ibu bapa walaupun sedikit. Kami teruskan hidup sampai sekarang. Masing-masing semua Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kami kesenangan dalam bidang masing-masing lah. Okay? So cara ayah saya waktu tu, saya rasa bersalah ni. Kan kita budak-budak hati bersih, hati suci kan. Bila kita buat salah, Allah terus bagi tahu kita, Izzah salah ni, dah kurang ajar pada ayah. Sebab kita bukan tak sekolah agama. Bukan tak belajar. Hormat ibu bapa tu wajib. Derhaka tu haram, dosa besar kan, belajar. Tapi benda dah berlaku kan. So saya diam je, saya solat dekat atas tu. Ayah saya buat apa tau? Ayah saya punya, saya macam tabik lah kat ayah saya. Punya kesabaran dia tu. Ijah, meh solat dengan abah meh. Dia cakap macam tu. Saya nak solat ni, saya dah ambil semayang nak solat kan. Saya solat kat ujung. Ayah saya kat ujung. Mengatuk. Kat tenang. Ayah saya cakap, Ijah meh solat dengan abah meh. Saya macam, yelah kita tengah menyesal apa kita buat tadi. So kita nak lah ya kita pujuk ke apa. Nak ngada-ngada kan perempuan. Kau dah buat salah, kau nak orang pujuk kau. Sama perangai macam tu sampai besar. Saya terus ikut ayah saya solat. Dah baik macam tu je. Sesimpel itu je. Jadi saya belajar dengan anak-anak ni, kita tak payah nak heartbroken sangat. Dengan anak-anak ni, kita bagilah peluang mereka lakukan kesalahan. Kita jadi ibu bapa, tak kiralah anak-anak sebesar mana pun, sebesar saya ke. Saya yakin mak ayah saya sentiasa maafkan saya dan pasangan saya. Saya yakin mak ayah saya sentiasa maafkan kami adik-beradik dan pasangan kami. Walau berapa banyak silap pun kami buat. Yang tu insya-Allah saya yakin. Dan saya belajar dari situ. Saya bertekad bila anak saya dah besar esok dan diorang pun akan berkahwin, betul tak? Dia akan bawa menantu kita ke rumah. Dan sometimes kita pun kena sedar menantu kita tu, mereka adalah lain budaya. Mereka mungkin dididik dengan agama cukup insya-Allah, tapi still lagi didikan tu lain negara. Kita tak tahu kita punya anak kita punya jodoh kan. So apa kita kena buat? Tak kira siapa yang datang ke rumah kita, kita kena berlapang dada, kita kena
saya berdoa semoga saya menjadi ibu atau ibu mertua. Saya dah bincang, saya dah fikir benda tu. Sebab saya perempuan jenis fikir panjang. Sebab bila kita fikir ke arah tu, saya menganggap itu adalah doa saya. Itu adalah Allah Ta'ala jadikan, moga-moga yang masa dah sampai waktunya tu semuanya baik-baik saja. Sebab kita dah berusaha dari sekarang. Sebab kalau kita nak apa-apa hasil akan datang, tak kira dalam bisnes tuan-puan, sama aja. Dalam bisnes pun saya aplikasi benda ni. Saya cakap dengan tim saya, okey kita nak lagi 3 tahun berapa puluh juta. So, usahanya bukannya nanti lagi setahun dah nak sampai 3 tahun lagi tu, tak. Usahanya sekarang, tuan-puan. Saya dah cakap dengan tim saya, sekarang yang saya buat ni, bukan saya nak hasil tu hari ni atau besok atau tahun depan. Bukan. Hasil yang saya nak untuk usaha saya hari ini adalah lagi 3 ke 5 tahun. Kalau kita tak buat sekarang, bila lagi, tuan-puan? Kan? Kalau kita tak tegas sekarang, kalau kita tak susun sekarang, kalau kita tak energize tim kita sekarang, bila lagi, tuan-puan? So sama dengan family lah. Sama dengan family. Dalam family saya dah susun. Saya tak tahu siapa yang datang. Allah Ta'ala tentukan, saya tak tahu. Yang penting saya dah sediakan anak-anak saya menghadapi ataupun menjadi pasangan yang terbaik di mata Allah. Moga-moga sebab itu dia dapatlah pasangan yang baik. Sebab mendapat apa-apa, kita punya rezeki ni, pasangan baik ke, anak baik ke, rezeki yang baik ke, berkah ke, rumah yang baik ke, kereta yang baik ke, adalah datang dari diri kita dulu. Kita yang kena baikkan seluruh diri kita, luar dan dalam. Saya percaya tu. Saya sentiasa percaya tu. Sebab itulah yang saya amalkan dari kecil. Waktu saya tak ada apa-apa, waktu saya miskin, itulah yang saya nampak masa saya dengan suami saya susah. Masa kami dalam keadaan yang tak ada apa-apa. Kami baikkan diri kami dulu. Kami baikkan hubungan kami dulu. Baru rezeki tu sampai. Saya nampak benda tu. So tuan-puan yang mana sekarang dalam susah, dalam keadaan yang nak apa-apa tak dapat lagi kerana kekurangan keuangan. Tuan-puan kena bersyukur yang kita masih hidup. Kita masih lagi Allah beri hidup. Tuan-puan pagi ni masih lagi diberi mata yang boleh melihat. Ada orang bangun tidur dah terus buta. Macam-macam ujian, tak ada yang mustahil. Kalau Allah nak uji, kun fayakun. So kita ni masih lagi Allah beri mulut untuk bercakap. Jadi cakaplah yang baik-baik. Seperti sabda Rasulullah, berkata baik atau jika tidak diam. Kan? Itulah. As long as kita masih hidup, tuan-puan. Miskin ke, kaya ke, bersyukurlah banyak-banyak. Yang penting kita masih hidup. Yang penting kita masih sihat. Macam contoh, saya berdebar-debar ni nak menunggu ni. Demam, tak demam, demam, tak demam. Sebab bila kita demam, teruk. Saya, perasan tak? Bila kita kena sakit je, kita rasa macam, rindunya yang sihat tu. Kenapa saya tak buat ni, kenapa saya tak buat tu? Kan? Kalau kita, masa saya kena COVID masa saya kena COVID tu, saya kena duduk dalam bilik kuarantin. Saya kuarantin dalam bilik lebih kurang 7 hari lah. Hari ke-8 tu saya dah macam buka-buka pintu sikit lah. Tapi still sakit lagi. Saya hilang duri bau dalam 2 bulan. Waktu saya kena COVID, kesan COVID. Dan kesan COVID tu ada sampai sekarang. Sometimes saya penat kan. Ramai perasaan saya, nampak Puan Izzah? Sometimes kan. Itulah, saya tak menolak kemungkinan kesan daripada saya kena COVID sebelum ni. Saya punya nafas cepat penat. Saya punya macam-macam lah. Tapi it's okay. As long as kita masih hidup, tuan-puan. It's okay je. So saya masa tu saya fikir apa, ya Allah ya Tuhanku, kenapa aku tak macam ni, kenapa aku tak peluk anak aku, kenapa aku tak masak, kenapa aku tak dengan suami aku. Baru sakit sekejap. Duduk dalam kuarantin sorang-sorang dalam bilik tu Kan? Belum lagi orang yang kena masuk ICU, belum lagi mereka yang diuji dengan kena masuk hospital berbulan-bulan. Masya Allah, kesian. Mereka mesti tentu inginkan kebebasan duduk di rumah. Belum lagi orang yang Allah uji penjara. Kan? Salah tak salah Allah uji penjara. Dah tertutup semua gelap. Betul tak? Ramai ulama'-ulama' kita kalau korang perasan diuji dengan kena tangkap masuk penjara, kan? Sometimes sampai dia habis buat buku berjilid-jilid dalam penjara tu, kan? Itu orang-orang yang Allah beri dia kekuatan, Allah beri dia, Allah sayang dia. Dia tak, Allah tengok tak kira lah kau kat mana, penjara ke kat rumah ke, bebas ke kat kutub kanah ke, tahu kutub kanah? Kutub kanah perpustakaan ke apa? Still lagi siap untuk ilmu yang boleh dimanfaatkan walaupun setelah kita mati. Okey? Dan apa lagi kesusahan saya dengan Tuan Najib dulu, nak kata kami senang, tiba-tiba senang, mana ada macam tu. Macam mana kami kekalkan kebahagiaan waktu tu? Buatlah sekecil-kecil benda. Contoh yang saya suka buat, saya akan bahagia tau kalau saya cuci toilet.
Saya akan sibukkan diri saya dengan mengemas dan membersihkan rumah. Memberus. Saya suka berus. Mak saya ajar saya berus. Dulu kita ada kapet. Kan kat rumah ada kapet. Saya pasal mak saya. Mak saya ada satu habit tau waktu saya kecil tu. Mak saya sambil borak dengan saya. Kan kita duduk rumah waktu tu belum masuk asrama. Borak dengan saya dengan adik saya Siti tu kan. Mak saya sambil tu dia buat apa tau? Dia ambil kertas. Dia kat tangan kiri dia ada kertas putih. Pegang macam ni. Ni, di tangan dia ni, dia tarik apa habuk? Habuk dekat kapet. Dia tarik rambut kita kan, remaja-remaja rambut dah panjang tu kan. Dia tarik rambut, dia kata ini mana ada vacuum korang zaman dulu. Mak saya takkan beli vacuum lah. Peti mesin basuh pun tak ada. Kami tak ada mesin basuh, kami basuh tangan baju. Saya yang dapat mesin basuh tu lepas abang saya kahwin, dapat duit salam keruk. Tahu salam keruk? Di Johor ada duit salam keruk. Duit yang orang datang, tahniah, dapat menantu. Dia bagi RM10 ke, RM20 ke. Kan? RM5, RM2 kan. Kumpul-kumpul dapat beli mesin basuh. Itulah pertama kali rumah saya ada mesin basuh. So, sampai saya teringat sebab mak saya memang itulah kejadian. Memang PL dia. Setiap hari, duduk kat atas kapet kita tu. Tarik, bersihkan. Nampaklah, berabuk rupanya. Kapet yang gelap, mana nampak. So, mak saya penjaga kebersihan tu. That's why tuan-puan nak kata saya ni rajin mengemas. Tidak tuan-puan. Bukan saya lah orangnya. Saya rajin memasak. Saya suka memasak. That's why saya cakap dulu kan. Siapa duduk sebelah saya memang kenyang. Sebab otak saya ligat. Saya tak boleh tengok orang lapar. Saya cepat je tangan saya bergerak. Masak siap settle. Kan? Tapi saya malas mengemas. Saya bukannya orang yang asyik kemas hari-hari. Kemaslah hari ni kemaslah. Orang tak minat. Saya minat memasak. Tapi sebabkan didikan, pentingnya didikan mak ayah. Pentingnya didikan dari kecil. Dari kecil saya dah biasa tengok rumah ibu saya yang kecil tu, rumah rakyat tu, rumah kos rendah tu bersih. Bersih dia bukan punya bersih dia skala 9/10. Nak kata 10/10 kan saya tipu pula kan ada apa benda sikit kan. Saya dah tipu kalian. 9/10 kadar kebersihan rumah saya. Tu saya kata tuan-puan, tolonglah. Jangan kompromi dengan tahap kebersihan. Tuan-puan nak nampak selekeh ke apa, kalau sekali-sekala penat masak tu, it's okay tuan-puan. Yang penting bersih. Sometimes kita nak lepak-lepak bantal ke lantai ke, anak saya baling-baling bantal ke, anak saya main apa, conteng-conteng dinding, it's okay tuan-puan. Yang itu saya boleh maafkan. Tapi untuk kebersihan saya tak boleh kompromi. Sebab saya dah dididik dari kecil begitu. Hidup dalam kebersihan ni tuan-puan, saya kira, kenapa ya? Saya yakinlah. Antara sebab otak saya terang, jelas. Kalau belajar tu senang masuk. Bila buka buku tu, kita tak ada masa kan? Saya kan menjaga warung kan? Saya cerita sebelum ni kan? Mana ada masa nak baca buku? Malam balik dah penat tidur. Esok dah sekolah. Sebab saya menjaga tu 2 hari seminggu waktu cuti tu. Tapi once kita buka buku, saya baca, terus masuk tuan-puan. InsyaAllah. Saya bukanlah best student. Melainkan pernahlah naik pentas sebab 8A LPMR dalam sekolah kan. Itu saja. Saya bukanlah setiap tahun muka dia je best student, bukan. Saya orangnya yang saya selalu ingat, saya selalu ingat rezeki saya macam ni lah. Tuhan bagi saya rezeki yang sipi-sipi cemerlang. Faham tak? Kat mana sipi-sipi cemerlang? Contoh, matrikulasi. Pointer saya 3.13. 3.23 ke 3.17. Saya tak ingat, sorry kalau saya salah Saya tak ada niat tipu. Pada hidung bawa pointer 3 ke atas. Tapi paras kan? Paras. 3.13. Seingat saya. Di UKM, malas saya belajar pun, pointer saya 3.03. Saya lulus sarjana muda dengan kepujian. Paras hidung. Lagi sikit kan nak turun 2.8, 2.9 tu. So, saya punya rezeki memang paras-paras. So, saya tak pernah nak mendambakan aku nak 4 flat. Tak pernah. Saya tak pernah kata saya nak sekaya ini. Saya nak duit segunung emas ini. Saya nak kereta 50 biji. Saya tak pernah. Tak pernah terfikir pun dalam kepala saya ni. Allah belum izinkan lagi saya fikir benda tu. Jadi tuan-puan, kita hiduplah seadanya. Kita terimalah apa saja ujian yang Allah bagi kita sekarang. As long as kita
Banyak cara nak bahagiakan diri tuan-puan. Banyak cara nak naikkan semangat. That's why saya suka baca buku. Dulu saya menganggur saja 2 tahun. Tahu? Menganggur 2 tahun tak ada duit. Dah lah jenis tak ada duit. Mak bapak tak boleh bagi duit sebab diorang pun tak ada duit. Saya menganggur lagi. So, depressed tak? Depressed. Dengan makcik sana tanya, makcik sini tanya. Dah dapat kerja? Ijah dah dapat kerja? Anak acik dah dapat kerja? Kau tak depressed ke? Siap ada yang cakap dengan saya, buang masa je belajar tak dapat kerja. La ilaha illallah. Takkan saya nak kurang ajar dengan orang tu? Orang tua dari kita kan? Telan tuan-puan, telan. Belajar telan. Jangan cepat sangat memberontak dengan kata-kata orang pada kita. Walaupun kita zas tetap zas. Tapi jangan lama-lama. Maafkan, move on, settle. Kan? Tapi saya hadap jugalah. Hadap je lah. Nak buat macam mana kan? Dan memang itu ujian-ujiannya kan? Saya 2 tahun menganggur. Tapi that's why lah saya, apa yang membahagiakan saya waktu 2 tahun menganggur tu? Baca buku. Saya ada duit sikit, saya pergi beli satu buku tau. Tentang cooking. Dia bahasa Inggeris. Tentang cooking. By siapa saya lupa lah. Dia belajar lah, dia ajar kita sikit-sikit tentang baking. Saya tak pandai baking, jangan suruh saya baking. Tapi saya baca buku tu waktu tu. Tuan-puan, tu pernah cukup membahagiakan saya tau. Bahagianya baca buku ni, helai demi helai. Lepas tu dah habis patah balik. Cukup lah, kita tak ada duit nak beli buku banyak pun. Kan? Kita dapat buku 1, 2, kita baca sampai habis. Sebab tu saya sekarang ada duit. Saya memang tuju ke buku. Saya tuju ke 2 tempat tuan-puan. 3 tempat lah sebab korang pun tengok tudung saya ni bertukar-tukar. Tak, saya memang satu saya beli tudung ni dengan Fida Syauqi sebab saya menghargai. Beliau ni melukis sendiri ni. Tudung ni dia lukis sendiri. Jadi saya beli, saya suka kan. Karya-karya seni yang bersungguh-sungguh ni. Saya menghargai dengan harga dia pun tak mahal sangat. Ini dalam berapa puluh 80 ke 89 saya tak ingat lah. Kalau tuan-puan nak beli, tuan-puan carilah Fida Syauqi kan. Banyak tudung saya pakai. Saya beli tudung, itu pun saya rasa macam, yelah beli tudung, kan saya tipu pula kan, tak beli tudung pula beli. Itu saya beli RR. RR pun murah juga, harga dalam berapa RM70 macam tu. Dan saya beli, saya suka beli gold. Saya kalau tak cincin, gelang, tak gelang cincin, macam itulah. Sebab saya tak nak duit saya tu terbazir begitu saja. Dan yang ketiga, saya beli buku. Baju tak? Baju dah banyak sangat lah. Baju saya tak belilah. Kita pun nak ke mana kan? Bukan ke mana-mana pun. Pakai tudung lain-lain sudahlah. Jubah sama pun tak apa. Korang bukan tahu pun. Korang bukan tahu pun tu baju sama. Okey. Itulah saya spend duit. Saya ada PA kan. PA saya, betul lah puan ni. Sekali beli buku beribu. Dia nampak saya bayar sendiri. Saya kata dia hajar ini baru bayar cash. Belum saya beli online. Saya pantang jumpa buku. Saya baca ke semua tu? Tak sempat baca lagi tuan-puan. Tapi memadai saya dah bahagia tengok buku tu tersusun. Dan saya bertekad dalam hati, saya memang hari-hari saya fikir, hari ni pukul berapa nak baca buku ni? Nak baca buku ni lah. Hari-hari memang aktiviti saya melihat buku dan mengambil salah satu buku dan baca. Itu memang saya punya aktiviti dan hobi lah. So, saya beli buku. That's why, itulah. Saya pun memang plus agaknya budak buku katnya. Saya kat sekolah dulu pun orang kata saya ulat buku. Sampai ada yang kawan-kawan cabar. Budak-budak remaja, tu kau pergi ngurat ulat buku tu. Saya dicabar untuk ngurat saya sebab saya terlalu ulat buku. Dah tu kes-kes sekolah dulu kan, saya pun dah tak ingat lah. Dan dah okey lah okey lah tak pakai makeup pun cantik. Terima kasih banyak. Saya kan ramai nasihat saya, Iza makeup lah. Saya tak pandai tuan-puan. Saya tak pandai, plus sebenarnya jujur saya kata saya tak minat. That's why siapa yang minat makeup tu saya sangat selut. Cantik rupanya. Cantik rupa orang yang bermakeup tu. Saya suka tengok comel, cantik, pandai dia makeup. Dah sampai tak pandai, saya memang tak minat. Orang nak paksa saya benda saya tak minat, macam mana kan tuan-puan? So saya cakap dengan suami saya, boleh saya makeup ala kadar je, awak izinkan awak rendah diri tak dapat isteri yang simple macam saya ni. Suami saya cakap, tak, abang okey dengan B. As long as B kemas, dah lah dia kata. So saya make up lah sikit-sikit kan, nak bagi suami saya tak malu sangat jalan dengan saya kan. Tuan Najib, you all pun tahu, Tuan Najib preparation dia nak bersiap tu lama. Kita terbalik lah sikit, tapi it's okay. Yang penting saya terima dia, dia terima saya. Saya tak pandai make up. Kalau korang paksa saya pun, berapa ramai orang yang paksa saya, berapa ramai orang yang ajar dah pun. Barang make up banyak. Barang make up saya berbag-bag punyalah saya nak belajar. Ada saya punya inisiatif nak belajar. Bukan saya ban make up ni, tak. Sometimes kita nak pergi annual dinner, kita nak pergi
nak pergi high tea ke apa, kena make up sikit kan, sebab kita menghormati orang-orang yang ada di keliling kita tu. Ada beli tapi tak pandai guna. Okey korang, itu saja. Saya cuma nak korang tetap naik semangat, tetap berenergi. Kekalkan energi. Saya kira bila saya live dengan korang ni kan, korang ni betul-betul membantu saya naikkan semangat saya. So siapa-siapa yang dalam bisnes, saya selalu dengar suami saya ajar anak murid dia, buat FB live, buat page, lepas tu buat FB live, buat hari-hari daripada mata kosong kepada mata 8-9 sampai mata you all akan naik insya-Allah beratus-ratus beribu-ribu. Itulah dia. Tuan-puan pun belajar-belajarlah buat FB live kan. Yang penting pada saya yakin. Saya tak tahu kenapa tuan-puan suka tengok saya. Mungkin saya pandai celoteh ke, saya kuat celoteh kan. Tuan-puan bosan-bosan sambil-sambil mengemar rumah tu dengarlah Puan Iza bebel kan. Tapi pada saya, apa pun kita buat, buat dari hati. Buat dari hati. Kita jangan fake. Kita cakap pun kita cakap apa yang kita buat. Apa yang kita tak buat, kita jangan cakap. Ataupun kalau kita nak cakap juga sebab benda tu adalah bagus untuk dilakukan oleh orang lain, kita cakap juga, ni saya tak buat, saya belum buat ke. Kita cakap apa yang kita buat, kita cakap dari hati. Macam mana kita nak nyorokkan kita punya keburukan, kita jangan tebing-tebing. Tahu tebing? Tebing ke? Tertebing ayat mak aku. Tebing tu apa orang tu panggil? Tunjukkanlah. Tertebing-tebingkan harta. Tak payahlah. Kita buruk kita nak tutup. Harta kau nak tunjuk ke orang lebih-lebih sangat kan? Jangan. Sikit-sikit sudahlah sambil meraihkan. Saya tahu tuan-puan suka tengok bukan sebab tuan-puan, kadang-kadang tuan-puan tak nak pun. Macam ni, tuan-puan nak rumah yang sederhana macam adik perempuan saya. Dia punya cita-cita, cukuplah rumah dia satu tingkat, lepas tu tak nak tepi. Nak tengah-tengah tu Aku cakap adik aku ni memanglah, dia memang tak fikir nak rumah besar macam ni kan. Tak ada. Saya tahu. Setiap orang tuan-puan ni bukanlah nak gang banglo ke apa tak. Tuan-puan suka nak tengok kan. Just suka. Buat suka-suka orang kata. So that's why saya tunjuk-tunjuklah sikit untuk kita suka-suka saja. Saya faham kita semua ni ramai di kalangan kita bukanlah mata duitan, bukanlah mata kebendaan kan. Tapi kalau Allah dah bagi, bersyukur. Allah dah bagi, terima je lah. Sebagai tanda bersyukur kan. Jangan tolak-tolak pula. Macam orang bagi korang duit. Even saya ada duit ni. Orang bagi saya duit, saya ambil. Sebab kenapa kita ambil? Menghormati orang yang memberi. Menjaga adab. Kan saya ajar, adab tu penting. Okay? Okay korang? Jangan lupa korang dah masuk dah dalam Telegram Najib Asaduk. Saya hari-hari ingatkan tu je lah. Masuk dah Telegram Najib Asaduk. Sebab saya tak mampu nak ajar korang lebih lanjut tentang bisnes ni. Tapi insyaAllah Tuan Najib dan semua trainer kami mampu. So masuklah ke situ. So orang kata balance. So pagi ni saya motivasikan korang sikit-sikit kan. Cayok-cayok kan. Dan untuk bisnes korang tanya di situlah. Dapatkan ilmu di situ. Okay. Orang muah. Sorry. Nama tak balik muah. Muah memang best. Muah saya suka mi Bandung muah. Sangat sedap. Tapi itulah. Jerawat-jerawat, eczema-eczema pun makan juga mi Bandung muah. Okay, itu saja. Jaga diri, jaga hati, jaga adab, jaga akhlak, jaga percakapan, jaga mulut, jaga mata. Jangan tengok benda yang kita tak payah nak tengok pun. Jaga fikiran, jaga tangan. Kalau korang boleh buka buku, buat apa nak tengok TV? Boleh gitu ayat. Yelah, saya memang kadang-kadang kat TV ni bukan apa. Ada macam-macam benda yang buat kita anxiety kan, takut. So kita cool-cool dengan buku. Okay korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.